Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. So, pelajar-pelajar yang tengah berada di rumah sekarang ni, untuk hari ini subjek pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan kita akan cover berkenaan dengan pendidikan kesihatan. Okey. So, apa yang kita akan cover hari ini adalah berkenaan dengan unit 1. Unit 1 ni bertajuk Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial, ataupun singkatan dia PIAS, ya. Okey, so kesihatan diri dan reproduktif ni sangat penting lah. Kenapa kita perlu belajar? Kenapa pelajar-pelajar tingkatan 5 ni didedahkan dengan pendidikan kesihatan reproduktif ni? Salah satu dia adalah untuk menyatakan, menyatakan hak kesihatan reproduktif dan seksual. Maksudnya kamu perlu sedar bahawa kamu ada hak terhadap kesihatan reproduktif kamu dan juga kamu punya seksualiti. Yang kedua adalah untuk menjelaskan kepentingan mengetahui hak kesihatan reproduktif dan juga sosial dan juga seksual. Okey, yang ketiga mengaplikasikan kemahiran kecekapan psikologi dalam menangani isu penafian hak kesihatan reproduktif dan juga seksual. So kita akan cover 3 perkara ini. Okey, menurut WHO 2014 terdapat 4 jenis hak reproduktif dan seksual. Okey, yang pertama ialah hak untuk kesaksamaan gender dan tidak mendiskriminasikan. So menurut WHO ni, hak yang pertama ni adalah gender. Bila bercakap tentang gender, maksud dia adalah gender lah, lelaki dan perempuan. Maksud dia hak kesaksamaan. Maksud dia tidak ada lagi penindasan ataupun diskriminasi sepatutnya lah. Kamu perlu sedar yang perempuan tidak boleh lagi merasakan diri dia diskriminasi. Sekiranya itu berlaku, so kamu boleh buat laporan ataupun kamu jangan ada perasaan yang macam tu lah. Contohnya, perempuan tidak boleh berlari, tidak boleh main bola, apa semua itu sudah tidak ada lah sepatutnya, ya. So dalam tajuk dalam kenyataan yang pertama, hak untuk kesaksamaan gender dan tidak mendiskriminasikan itu kita akan pelajari sepanjang unit inilah. Yang kedua adalah hak untuk bergerak bebas. Hak untuk bergerak bebas ni bermaksud semua orang boleh bergerak ke mana-mana. Ini menurut WHO lah. So kita tidak ada lagi kekangan kecuali macam hari ini kita PKP, kita sudah dilaksanakan menurut kerajaan telah mengeluarkan dasar, iaitu PKP, ya, Perintah Pergerakan Kawalan. So di sini ini sahaja yang boleh melupuskan hak kamu yang bergerak bebas tadi. Okey, bermaksud sekali ini tidak boleh lah. Tidak boleh kita bergerak ke sana dan ke sini. Menurut WHO, hak reproduktif seterusnya ialah hak untuk bebas daripada penyiksaan, kekejaman ataupun hukuman. Bermaksudnya kita bebas daripada penyiksaan, kekejaman atau menghukum. Maksudnya sekiranya kita tidak ada salah, kita boleh tegakkan kita punya kebenaran. So kita ada hak untuk menegakkan keadilan. Sekiranya kita dituduh bersalah apa semua, kita juga tidak boleh diseksa. Contohnya, siapa yang boleh siksa kita? Contoh boyfriend atau girlfriend kita siksa kita, ibu bapa menyiksa kita, apalagi guru-guru siksa kita, melakukan kekejaman terhadap kita, melakukan perkara-perkara yang kejam terhadap kita. So kita sebenarnya ada hak untuk tidak diperbuat begitu. Kita ada hak lah untuk defend diri kita. So yang menurut WHO, hak seterusnya ialah melindungi diri daripada menjadi mangsa. So kita ada hak untuk melindungi diri kita daripada menjadi mangsa lah. Selalunya kalau kita dibuli apa semua kan. So jangan anggap diri kita ni tidak ada hak untuk membela diri kita. So kita perlu lindungi diri kita sendiri. Kita perlu lindungi diri kita sendiri. Sebab kita memang ada hak terhadap diri kita. So kemudian itu adalah 4 kriteria menurut WHO
apa yang dimaksudkan dengan hak reproduktif dan juga seksual. Seterusnya, untuk tajuk seterusnya adalah hak untuk pendidikan reproduktif dan seksual. Okey. So, kita telah belajar reproduktif ni daripada tingkatan 1 lagi ya. Daripada tingkatan 1 kamu sudah didedahkan tentang reproduktif dan seksual. Tapi kali ini pada tingkatan usia kamu tingkatan 5 ni kamu sudah masuk ke menghampiri alam dewasa. Okey. So, mungkin tajuk dia lebih tough. Okey, so sekarang ni hak untuk pendidikan reproduktif dan seksualiti. Okey, yang pertama, remaja harus dibimbing cara mengamalkan gaya hidup yang selamat dan sehat dari segi jasmani, emosi, mental, rohani, dan sosial. Bermaksud dasar pendidikan melalui pendidikan jasmani dan kesihatan ni, kami cikgu-cikgu PJ ni mesti bagi kamu pengetahuan. Okey, kami mesti bimbing kamu untuk mengamalkan gaya hidup yang selamat dan sehat. Okey, supaya terbentuklah JERIS, apa yang dikatakan dalam falsafah pendidikan tu, jasmani, emosi, mental, rohani dan juga sosial. Okey, kamu perlu tahu ini adalah hak kamu. Sebagai tingkatan 5, walaupun SPM tidak ada peperiksaan melibatkan pendidikan jasmani, tetapi disebabkan hak ini, hak untuk pendidikan reproduktif dan seksualiti ini, kami cikgu-cikgu PJ ajar jugalah. Okey, kita ajar juga berkenaan dengan ini. Sebab apa? Sudah termaktub di dalam hak kesihatan reproduktif dan seksualiti untuk remaja. Kamu perlu tahu ya. Kami perlu bimbing kamu. Okey, yang kedua, sesuatu yang perlu dipelajari demi kesejahteraan keluarga. Kenapa? Sebab apa? Sekiranya kamu tahu tentang hak-hak reproduktif dan juga seksualiti ini, secara otomatik dia akan membantu kamu untuk berfungsi di dalam keluarga kamu. Okey, maksudnya sesuatu yang perlu dipelajari lah demi untuk kesejahteraan keluarga. Kadang-kadang ibu bapa kita di rumah terlalu sibuk apa semua kan. So, agak sukar mereka mau mengajar kamu tentang benda-benda seperti reproduktif dan seksualiti, dan kadang-kadang mereka segan. Tetapi dunia sudah berubah. Zaman sekarang sudah berubah. Kita perlu belajar lah. Kamu perlu tahu apa yang boleh buat, apa yang tidak boleh dibuat. Dan bukan setakat itu saja, kita akan memperincikan sampai manalah sedalam-dalamnya. Ianya bertujuan adalah untuk pengetahuan kepada para pelajar untuk menempuhi alam dewasa selepas ini. So, apa yang boleh buat, apa yang tidak boleh dibuat, kamu akan pelajari sepanjang unit reproduktif ni lah. Seterusnya adalah proses pembelajaran sepanjang hayat yang merangkumi aspek biologikal, sosio-budaya dan psikologi. Bermaksud, pembelajaran apa yang kamu belajar daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5 ini, dia merangkumi keseluruhan ya. Proses pembelajaran sepanjang hayat. Merupakan proses sepanjang hayat lah yang reproduktif dan seksual ni. Kita akan sentiasa pelajari. Tetapi percayalah, setakat sampai tingkatan 5 ni, kita sudah cover semua berkenaan dengan aspek kehidupan kamu lah, berkenaan dengan reproduktif dan juga seksualiti. Cuma tingkatan 5 ni dia agak tough sedikit. Kita akan tengok selepas ini apa yang kamu pelajari. Jangan terkejut. Benda yang sepatutnya kamu tahulah benda ini ya, menjadi sebagai persediaan kamu untuk menempuhi kehidupan selepas ini. So, ianya merangkumi aspek biological. Biological di sini adalah berkenaan dengan tubuh badan kita lah. Kejadian kita, kamu akan tahu, kita akan belajar tentang kita punya tubuh badan, mana yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh, kan? Okey, apa yang perlu kita jaga, kan? Apa yang dikatakan dengan maruah, itu kita akan cover. Seterusnya, aspek sosio-budaya. Bagaimana pergaulan kita dengan orang lain, dengan rakan-rakan, dengan ibu bapa. So, itu merupakan reproduktif. Dan juga psychological. Psikologi, bagaimana sebagai seorang dewasa, seorang remaja ni, bagaimana kita berfikiran. Adakah kita perlu tertutup ataupun terlalu terbuka sehingga boleh menyebabkan kejadian yang tidak diingini lah. So, kita akan cover sepanjang tajuk inilah. Dan yang keempat, hak untuk pendidikan reproduktif dan seksualiti ialah
mengamalkan tingkah laku yang baik dalam kehidupan demi mengukuhkan institusi kekeluargaan. Kenapa kamu perlu belajar reproduktif dan pendidikan ini? Adalah untuk mengamalkan tingkah laku yang lebih baik dalam kehidupan. Untuk siapa? Untuk diri kamu dan juga untuk mengukuhkan institusi kekeluargaan. Maksudnya dalam reproduktif dan seksual ni, apabila kamu sudah mengetahui, mendalami selepas ni, ianya secara tidak langsung akan mengukuhkan institusi kekeluargaan. Sebab banyak benda yang kita akan sentuh berkenaan dengan kekeluargaan. Bagaimana kamu berfungsi di dalam keluarga dan bagaimana kamu untuk membantu diri kamu sendirilah. So, itu adalah hak untuk pendidikan reproduktif dan seksual. Kenapa bermaksud kenapa kamu tu perlu belajar tentang reproduktif dan juga seksual. So, seterusnya adalah contoh hak kesihatan reproduktif dan seksual. Apa yang kita bincangkan tadi, kita bagi contoh ya. Sebagai contoh, hak untuk hidup, kebebasan dan keselamatan. So, di sini hak untuk hidup, kebebasan dan juga keselamatan. Ini akan memberikan hak kepada yang berhak menerimanya serta mengenakan hukuman kepada manusia yang bersalah demi memastikan kita dapat hidup dengan bebas dan juga selamat. Kita memberikan hak kepada yang berhak menerimanya serta mengenakan hukuman kepada manusia yang bersalah demi memastikan kita dapat hidup dengan bebas dan selamat. Ini yang dimaksudkan dengan hak untuk hidup, kebebasan dan juga keselamatan. Kalau kita berbuat baik, kita sepatutnya mendapat kembali balasan yang baik. Tapi bila kita buat jahat, memang sepatutnya kita akan dihukum. So, untuk hak untuknya keselamatan juga sama juga ya. Semua orang kita terjaminlah sekiranya itu berlaku, undang-undang adil apa semua, keselamatan kita akan terjamin. Konsep persamaan hak perlu diamalkan dalam kehidupan manusia yang terdiri daripada pelbagai etnik, bangsa dan juga keturunan. Maksudnya kita ni di Malaysia hidup dalam satu kelompok masyarakat yang berbilang kaum. Apa yang perlu kita lakukan adalah menghargai perbezaan itu dan mencari titik persamaan itu untuk kita perbaiki kehidupan kita lah. So, semua orang kita kena sedar bahawa semua orang ada hak. Kita semua rakyat Malaysia. Dan juga yang bukan rakyat Malaysia pun mereka juga ada hak sebab mereka juga manusia. So, seterusnya kita berhak untuk hidup aman, damai dan bergerak bebas. Itu adalah hak untuk hidup, kebebasan dan juga keselamatan. Setakat itu saja. Saya akan share gambar daripada buku teks ni. Dalam buku teks, selepas tu apa yang saya mau kamu betul-betul faham lah. Saya harap pelajar-pelajar faham apa yang telah saya bagi tahu sedikit berkenaan dengan hak kesihatan reproduktif dan juga seksual. So, selepas ni kita akan belajar lagi apa itu gender, apa itu diskriminasi, apa itu kekejaman dan penyiksaan. Kita akan cover tentang tajuk sexuality, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Berkenaan dengan hak kamu. Itu saja daripada saya. Saya akan share nota-nota ini di dalam grup WhatsApp kita. Selamat beristirahat di rumah. Jangan terlalu seronok berada di rumah. Kerana apa? Kamu perlu sedar tahun ini kamu akan mengambil SPM. Saya harap panjang berada di rumah, belajarlah subjek-subjek penting tu kita pelajari, jangan rehat sajalah. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.